Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua penonton YouTube Syikin? Lama tak buat video YouTube ni kan, jadi malam ni Alhamdulillah ada sedikit kelapangan masa untuk kita berkongsi sekali lagi dalam sesi perkongsian ilmu tentang pewarisan harta dan pusaka. InsyaAllah pada kali ini Syikin akan kongsikan kepada penonton-penonton semua tajuk yang selalunya menjadi salah faham di kalangan umat Islam kita berkaitan dengan harta dan pusaka, di mana ada 5 perkara penting yang orang selalu salah faham, iaitu persepsi versus reality tentang harta dan pusaka. Okey, pada siri kali ini Syikin nak kongsikan ada 5 salah faham ataupun persepsi versus reality yang sering berlaku dalam masyarakat kita tentang pengurusan harta dan pusaka. So sekurang-kurangnya perkara ini dapat menjadi panduan kepada umat Islam di luar sana supaya kita boleh faham sebenarnya realitinya bagaimana, tetapi apakah perkara ataupun persepsi yang berada dalam masyarakat kita. So insyaAllah pada malam ini ada 5 perkara penting yang Syikin akan kongsikan kepada penonton-penonton semua. So yang pertama adalah persepsi bahawa beli rumah secara bersama lebih selamat berbanding beli rumah dengan satu nama. Kenapa adanya persepsi macam ni? Okay. Persepsi yang dimiliki oleh pemilik-pemilik harta ataupun pemilik-pemilik rumah maupun pemilik-pemilik tanah di luar sana, mereka merasakan bahawa lebih selamat beli rumah secara 2 nama. Kan? Kenapa? Sekiranya salah seorang meninggal, maka pemilik seorang lagi dapat. Contoh, Ali berkahwin dengan Fatimah. Jadi diorang rasa tak apalah beli rumah secara bersama, maka sekiranya Ali meninggal, Fatimah dapat rumah. Sama juga sekiranya Fatimah meninggal, maka Ali akan dapat rumah tersebut. Jadi itu adalah persepsi yang berada dalam masyarakat di luar sana. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hakikat sebenar adalah apabila berlaku kematian kepada salah seorang daripada pemilik harta ataupun penama rumah tadi tu, ianya tidak begitu. Contohlah Ali dan Fatimah ni mereka berkahwin dan direzekikan 4 orang anak. Kan? 4 orang anak lelaki dan perempuan, dan Ali masih ada ibu ayah, sama juga dengan Fatimah masih ada ibu dan ayah. Jadi sekiranya Ali meninggal, bahagian Fatimah tadi 50% memanglah remainlah jadi hak milik Fatimah kan. Tetapi bahagian Ali yang meninggal 50% tadi sebenarnya dia tidak menjadi terus kepada hak milik Fatimah. Sebaliknya, siapakah waris-waris faraid yang akan turut sama masuk dalam rumah tersebut? Jadi dalam situasi ini, contoh tadi 4 orang anak ini berhak kerana mereka adalah waris Ali dan ibu ayah Ali juga berhak ke atas rumah tersebut. Jadi itu sebenarnya realiti apabila berlaku kematian. Jadi apakah perkara ini kita tidak boleh rancang? Sebab apa? Ali dan Fatimah beli rumah tu untuk anak-anak dia kan? Tetapi mak ayahnya ada rumah sendiri. Jadi di sini sebenarnya boleh buat perancangan, tidak ada masalah. Yang selalunya menjadi masalah adalah apabila pemilik harta tidak membuat perancangan ke atas rumah ataupun tanah tadi. Ini menyebabkan apabila berlaku kematian, ramai di antara balu-balu ataupun cucu-cucu terpaksa, sama ada yang pertama mereka terpaksa menebus pusaka, maksudnya bayar bahagian datuk nenek tadi ataupun mertua tadi 2/6. Yang kedua, ada juga di antara waris-waris yang tidak mahu dibayar dengan duit, tetapi mereka mahu
dalam geran rumah ataupun tanah tadi dimasukkan nama mereka. Kerana apa? Kerana hari ini kalau kita tengok nilai hartanah dari hari ke hari makin meningkat. Maka jika disimpanlah nama itu dalam geran, maka nilai harta itu nanti satu masa bila nak dijual, diorang akan dapat nilai yang lebih tinggi berbanding lepaskan sekarang kan. Jadi ini sebenarnya realiti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena betulkan persepsi bahawa beli rumah secara bersama itu akan akan membantu memudahkan proses urusan pusaka. Sebenarnya tidak. Hakikatnya sekiranya salah seorang meninggal, tetap bahagian 50% tadi menjadi hak waris faraid. Baik, kalau tadi kita dah lihat persepsi versus realiti tentang rumah yang dimiliki secara bersama. Yang kedua, apakah persepsi yang ada dalam masyarakat kita tentang pengurusan harta dan pusaka? Persepsi yang ada adalah tak perlu rancang harta semasa hidup. Kenapa? Kerana pada pendapat mereka, buat apa susah-susah nak rancang harta? Faraid kan ada. Tuan-tuan dan puan-puan, hakikat sebenar betul. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 dengan jelas menyatakan bahawa tentang pembahagian faraid sekiranya si mati tidak membuat apa-apa perancangan semasa hidup. Tetapi, apakah perkara yang kita perlu ingat? Faraid ini tuan-tuan dan puan-puan tidak terlaksana dengan sendiri sekiranya tidak ada waris yang menguruskannya. Bagaimana? Bila berlaku kematian, faraid ni tuan-tuan dia tak datang ketuk pintu rumah kita dah buka pintu waris, ni faraid datang ni nak cerita pasal faraid. Sebenarnya tidak. Hakikat sebenar, pemilik harta sepatutnya melantik pentadbir harta atau pengurus harta yang akan membantu menjalankan proses pusaka selepas berlaku kematian. Jadi ini adalah salah satu perkara yang sangat penting kerana apabila kita tidak melantik waris ataupun pentadbir harta semasa hidup, dia akan menyebabkan kelewatan dalam menguruskan pusaka. Kenapa lewat? Sebab wari-wari berbalah, siapa nak urus, siapa nak keluar kos, siapa nak ambil cuti. Jadi ini semua perkara yang sangat penting untuk kita fikirkan sebagai pemilik harta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu sangat penting untuk membetulkan persepsi bahawa tak perlu rancang harta. Faraid kan ada. Kita kena ingat bahawa faraid itu tidak datang dengan sendiri tanpa ada orang yang menguruskannya. Baik, apa pula persepsi yang ketiga yang sedang berada dalam masyarakat kita? Yang ketiga adalah ada di antara kita yang berpendapat bahawa ada hibah takaful, maka akan selesai semua masalah pusaka. Hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, hibah takaful ini tidak berperanan untuk menyelesaikan masalah pusaka kita. Kerana apa? Agensi-agensi yang menguruskan pusaka bukanlah syarikat takaful. Sebaliknya adalah syarikat-syarikat amanah kerajaan dan juga syarikat-syarikat amanah swasta. Ini adalah syarikat-syarikat yang bertanggungjawab untuk menguruskan pusaka selepas kematian, bukan syarikat takaful. Jadi kenapa persepsi ini berlaku? Kerana mereka rasa ambil hibah takaful nanti boleh selesaikan masalah pusaka. Sebenarnya hibah takaful itu penting untuk memastikan hutang-hutang terlangsai, kebajikan anak-anak terjaga. Namun begitu, proses-proses ini tidak diuruskan oleh syarikat takaful. Sebaliknya masih lagi perlu untuk waris-waris menguruskan pusaka menggunakan wang takaful yang telah dicarum oleh si mati semasa hidup tadi. Jadi ini sangat penting untuk kita faham bahawa ada hibah takaful itu memang sangat bagus. Menyelesaikan hutang, kita nak menyara keperluan anak-anak, pendidikan anak-anak, untuk pasangan kita meneruskan kehidupan. Tetapi dalam bab urus pusaka ni, pihak syarikat takaful tidak sama sekali membantu kita pergi pejabat pusaka ataupun pergi ke mahkamah tinggi sivil ataupun pergi ke amanah raya untuk uruskan pusaka kita. Jadi ini adalah antara salah faham ataupun persepsi yang sedang berada dalam masyarakat kita. Jadi boleh kongsikan
kepada sahabat-sahabat di luar sana bahawa ada hibah takaful ini memang sangat bagus, tetapi ia tidak membantu dalam menguruskan pusaka selepas daripada kematian. Baik, apakah lagi persepsi yang berada dalam masyarakat kita tentang rancang harta dan urus pusaka ni? Persepsi yang keempat adalah kebanyakan daripada masyarakat kita tidak faham bahawa urus pusaka ini sebenarnya ada kos. Ianya bukan percuma. Mereka rasa tak perlu rancang harta, buat apa nak buat dokumen hibah, nak buat dokumen wasiat, nak lantik wasi mahal. Tetapi mereka kata biarlah tunggu meninggal, nanti free aja urus pusaka. Tuan-tuan, perempuan, ini adalah satu persepsi yang sangat salah. Kenapa salah? Sebab dalam akta probate dan pentadbiran telah dinyatakan bahawa mana-mana servis provider mahupun peguam-peguam ataupun syarikat-syarikat amanah boleh mengenakan caj sehingga 5% daripada nilai harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi contohnya, sekiranya si mati meninggalkan harta 1 juta, maka kalau 5% bermakna waris kena bayar sebanyak 50,000. Itu belum lagi dikira adanya miscellaneous fee, kos-kos cetakan, kos travel apa semua. Kiranya berlaku cabaran ke, so menyebabkan kos ini akan semakin tinggi. Dan Akta Pusaka Kecil juga menyatakan caj untuk pengurusan pusaka di pejabat pusaka kecil adalah 0.2% daripada nilai harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi kita kena tahulah kenapa. Sebab tu kami sebagai perunding-perunding pewarisan selalu bercakap, selalu berpesan kepada umat Islam di luar sana supaya ketika hidup ni kita sediakan dana, supaya apabila dana itu telah tersedia, di saat berlaku kematian, ianya tidak memberi bebanan kepada waris untuk mengeluarkan kos urus pusaka yang sangat tinggi. Jadi ingat ya tuan-tuan dan perempuan, urus pusaka memang ada kos, ianya tidak sesekali percuma. Baik, perkara yang kelima, persepsi versus realiti yang sedang berlaku dalam masyarakat kita tentang pengurusan harta dan pusaka adalah buat wasiat selesai semua masalah pusaka. Tidur lena kalau buat wasiat. Tuan-tuan dan perempuan, inilah salah faham yang sering berlaku di mana. Kerana apa? Kerana kita ni kan selalu disajikan dengan drama-drama jam 7 petang tu, buat wasiat selesai masalah pusaka. Tahukah tuan-tuan dan perempuan, hakikat sebenarnya apakah fungsi wasiat? Yang pertama, fungsi wasiat bagi mereka yang mempunyai harta melebihi 2 juta di Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi mereka yang mempunyai harta melebihi 2 juta ini, mereka memerlukan wasiat melantik wasi sebanyak 2 orang. Jadi kerana apa? Kerana apabila berlaku kematian, pihak Mahkamah Tinggi akan melihat adakah si mati telah melantik wasi semasa hidup. Sekiranya melantik wasi, maka proses urusan pusaka si mati akan berjalan lancar lah. Tetapi sekiranya si mati tidak melantik wasi, maka apakah permintaan daripada mahkamah? Mahkamah akan meminta 2 orang penjamin yang ada nilai harta sama banyak dengan harta si mati. Jadi cuba kita bayangkan, si mati meninggal hartanya 3 juta. Kan 3 juta, tak lantik wasi. Jadi waris ni kena mencari sekurang-kurangnya 2 orang penjamin yang ada nilai harta sama banyak dengan harta si mati. Agak-agak lah tuan-tuan dan perempuan, nak cari harta wang 3 juta hari ni bukanlah satu perkara yang mudah kan. Tambah-tambah lagi dalam pandemik COVID-19 ni, lagi masalah, ramai orang yang terjejas kan. Dan kalau kita lihat apa rasionalnya pihak mahkamah meminta wasi ataupun waris mencari penjamin tersebut, kerana pihak mahkamah berpendapat bahawa si mati ini tidak mempercayai sesiapa pun semasa hidup. Kerana apa? Sebab sepatutnya kalau dia tahu harta dia memang dah lebih 2 juta, dia perlu lantik wasi semasa hidup. Tapi apabila dia tidak melantik, maksudnya dia tak percaya sesiapa lah. Tapi hakikatnya dia bukan tak percaya sesiapa, dia tak tahu bahawa keperluan untuk melantik wasi ni. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan perempuan dah tahu sebenarnya kalau tuan-tuan dan perempuan semasa hidup ni ada harta melebihi 2 juta, maka lantiklah wasi supaya apabila berlaku kematian,
pusaka tuan-tuan dan puan-puan dapat diuruskan dengan segera. Itu adalah persepsi tentang wasiat. So itu fungsi wasiat yang pertama, iaitu wasiat melantik wasi bagi mereka yang mempunyai harta melebihi 2 juta. Dan apakah fungsi yang kedua bagi wasiat? So fungsi yang kedua wasiat bagi orang Islam adalah wasiat 1/3 kepada bukan waris dengan tujuan untuk menyambung amal jariah kita selepas daripada kematian. Jadi kalau kita tengok di sini, apabila berlaku kematian ke atas seseorang umat Islam, maka terputuskan segala amalan kecuali 3 perkara, iaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah dan amal jariah, dan yang ketiga doa daripada anak yang soleh. Jadi hari ini kalau kita ada anak pun kita tak pasti anak kita doakan ke tidak kan. Yang belum direzekikan anak pun maksud tak ada orang nak mendoakan. Jadi bagaimana nak pastikan yang sahab kita ni mengalir selepas kematian kita? Maka kita boleh memberi melalui amal jariah. Tetapi kita tak boleh bagi semua. Yang dimaklumkan bahawa kita hanya boleh beri maksimum 1/3 daripada nilai harta. So yang ini pula, kalau tadi wasiat melantik wasi di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil, wasiat 1/3 kepada bukan waris ini berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi ini sahaja 2 fungsi wasiat dalam nak menguruskan harta dan pusaka. Jadi kat sini kita kena betulkan pemahaman bahawa buat wasiat selesai semua masalah pusaka, dia tidak akan membantu menyelesaikan masalah pusaka andainya kita tidak merancang betul-betul tentang kita punya perancangan harta. Jadi alhamdulillah, saya harap hari ini tuan-tuan dan puan-puan lebih faham tentang persepsi apa yang sedang berlega-lega dalam masyarakat di luar sana. Sebaliknya, apakah realiti yang akan berlaku sekiranya pemilik harta tidak membuat apa-apa perancangan ke atas harta yang dimiliki tadi semasa hidup. Jadi saya harap semoga ilmu yang saya kongsikan ini bermanfaat. Boleh kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat dan ahli keluarga di luar sana. Semoga ilmu ini dapat dipanjangkan dan kita sama-sama dapat memastikan harta umat Islam ini tidak terbeku selepas kematian dengan adanya perkongsian-perkongsian sebegini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mendengar penerangan sesi perkongsian ilmu ini. Semoga bermanfaat dan insya-Allah doakan saya diberikan kesihatan dan ada masa kita akan berkongsi lagi dalam tajuk-tajuk yang lain pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.